Z pun suka duduk orang satu, Ayah Z. Kalau Ayah Z pula dia serius sangat. Kita okey, kita kembali bersiaran semula ya bersama Uda Joni, Presiden PSCI dan Yote Ketima kita ni. Sebenarnya 12 minit dah selesai lah kan. Jadi sekarang ni teruskan dulu Uda, apa yang Uda cakap tu. Sebab saya nak kena nak kena cari ni Nak cari apa? Je. Bukan, saya nak on balik tu apa? On hotspot. Hotspot duduk dalam tu juga. Dia dah live ke? Dah ke belum? Dah tu. Okey, Hotspot tu. hotspot. Apa dia teruskan tadi? Udah teruskan tadi ya. Borang dua. Tadi kita sentuh tentang borang dua ni kepada teknik dan seni persembahan ya. Maksud dia sikap siaga. Sikap siaga dan sikap pasang. Sikap pasang. Sikap siaga, sikap pasang. Maknanya bersedia untuk menerima. Dia kalau kita dalam filem tu kita ready, stand by, action. Itu gaya dia. Kalau yang datang terus action boleh? Boleh, tapi dia dah stand by action kat luar. Okey, Kan? teruskan. Maknanya sikap siaga. Siapkan. Ready ni tu yang ready tu. Siap siaga tu ready tu. Siap siaga. Ready tu. Macam udah cakap tadi, setiap disiplin perguruan persilatan dia ada sikap pasang, sikap siaga ni. So kita serahkan kepada mereka. Jadi adakah benda ini tidak terbit dalam sesi satu? Kebanyakan ada. Ada, Kan? Tapi yang kita nak suruh, yang kita tegur ni yang tak ada. Yang tak ada. Yang tak ada tu dia buat apa? Yang tiada. Macam tadi lah, dia macam bersaja-saja je kan. Kita tak tahu dia ni nak bersilat ke, nak pergi paspor ke. Kan, nak berjalan-jalan ke. Kan? Dia nak buat video. Memang ada lah tapi kita ni video bersilat. Maksudnya kita harus ikut disiplin. Disiplin ni ada. Janganlah santai. Memang santai, program santai. Tapi janganlah santai sangat sampai Pasal ada pencurian. Jadi kita Pokok yang terbaik dah. buat yang terbaik. Betul tu IoT. Okey ya. Maknanya ni kalau seni persembahan, dia ada seni menjual, seni menjual. Menjual apa pula silat? Apa jual apa silat ni? Saya jual. Kena ada orang beli. Kan? Jual kan? Ada orang beli. Kepada siapa balas beli? Ada sikap jual beli. Kalau orang jual, Kita Beli, beli. Kita beli. Ini nampak. Ini buat perbuatan apa? jual beli. Kunci balik. Jual beli. Tangkap kepala. Kunci balik. Orang tu lepas. Tumpah kopi ni. Begitu. Maksud dia kena ada membayangkan permainan. Bayangkan permainan. Permainan ya. Janganlah kita tunjuk langit sampai sudah. Kan? Apa ni dia? Ataupun tunjuk bumi. Tak sedar-sedar. Kan? Mesti ada keindahan dalam permainan. Mesti ada satu yang melambangkan niat, perbuatan dan hasil. Jual, Membeli, sama ada dapat beli atau terjual. Kan? Seni permainan. Dan dari segi jual beli ini, setiap aliran perguruan persilatan apa juga dia mempunyai disiplin tersendiri. Cara dia. Ya. Itu tak payah ubah lah. Tak payah ubah. Okey. Janganlah pula kita ni dari Kalimantan Selatan main puntau tiba-tiba nak berpulut macam orang Terengganu. Tak jadi. Rosok kan? Kan? Ayah tengok ni apa ni? Janganlah kita pula dari Filipina itu cuba meniru daripada Minangkabau. Kecuali dah belajar. Dah fasih tu lah boleh lah. Kalau dah keedoh dia. Dah tahu dah. Maknanya setiap satu tu ada kaedah, ada cara dan sebagainya. Maknanya tidak bisa reka-rekaan ya Pak? Ya, benar. Boleh mereka tapi ada asas. Ada asasnya. Kan? Yang penting ada asasnya. Ada asasnya. Iya. Ada asasnya. Yang betul. Maksudnya kalau kita mau bilang sinetron kan, mesti ada novelnya. Kita ada buku. Iya benar. Ada novel kan? Ya benar. Dari heroinnya semua ada. maksudnya Iya. film ini adalah adaptasi dari novel. Iya. Lebih Uda tersusun.
udah biasa berpemergian ke arah Indonesia apa semua kan. Saya kurang ni ayat ni kita orang kampung, orang lokal. Saya Udah bukan- komen sikit tentang apa yang datang daripada rakan-rakan sahabat kita dari Indonesia tu. Oh, alhamdulillah udah 150 lebih video. sebenarnya udah rasa bangga. Bangga. Atas kehadiran ramai teman-teman kita daripada Sokongan Nusantara. dia. Pak Dodi, daripada Pak Dodi kalau Indonesia tengah menonton ni ni luar Ya. biasa. Ya, luar biasa. Dan Biasa. ternyata mereka ni lebih bersedia, Semangat lagi. bersemangat, bersedia dan bersiap. Macam siap siaga memang. Dengan pakaian, dengan suasana, dengan Tapi rata-rata yang menyertai itu benar-benar pesilat, Pak. dia masuk dia Ya. walaupun mereka ni bersilat dan orang dan ramai juga bersilat, tapi mereka ni lebih Bersedia. bersedia tu ada Persediaan. pemilihan tempat yang sesuai, Betul. pakaian yang sesuai, Mungkin sudah biasa. muzik yang sesuai, kan? Lepas tu yalah angle pun dia ambil perhatian, Betul. kan? Dan mereka ni seolah-olah tahu apa yang juri mahu. Hendaklah Kehendak juri tu seolah-olah pilihan itu agak jelas ya. jelas. Maksudnya mereka mengambil berat. Saya sudah mengucapkan tahniah kepada wakil-wakil daripada sahabat-sahabat kita daripada Nusantara. Nusantara. Yang Terbaiklah dia. telah memberikan suatu persembahan, satu hasil kerja yang baik. Baik. Saya rasa semasa kita menjurikan yang antara bangsa tu sangat-sangat susah untuk memberi Ya. perbezaan Ya, antara Semua hebat daripada yang kita. bermain itu sangat rapat. Ya betul. Saksi dah. Dan, jadi untuk yang antara bangsa kan, yang mana menang ataupun kalah sebenarnya kekuatan berada di YouTube view. Betul. Pasal tu kita pesan. Hantar YouTube view. awak. Ya. YouTube Ya. view. Ya, Promosi itu penting dia orang. ya, betul, Promosi peserta. betul. Jadi kita juga mengambil peluang ini untuk mengajak rakan-rakan Singapura menambahkan penyataan. Ya. Di Brunei pun agak kurang. Filipin belum. Belum. Filipin ada yang telah memberikan kata setuju untuk ikut serta, tapi belum lagi Belum dikirim lagi video. Filipin, Thailand. Jangan segan kawan-kawan kita, contohnya daripada Filipina, daripada Thailand, sebahagian Ya. besar Sumatera kan kan. Filipin sikit tak boleh. Oh, Well, I speak English. So all the Filipinos, all Yes. the Europeans, and you are almost invited to participate in the Selangor Active Martial Art Silat competition. And you should be able. Ini tak ada hotspot. You should be able to join us. I mean, we are able to cater for your silat competition need, especially Philippines and of course some parts of Europe. Okay, you are most welcome, and you can enter our WhatsApp group of the information and delegation group. Okay, ya. Apa dia cerita? seterusnya tadi kita tengok dari segi serangan, ya, jual beli, serangan dan balas serangan, ya, elakkan, dan dia lah bila kita makan balik dan sebagainya, ini tak payah lagi nak diterangkan. Ini lah. orang Ini silat sebenarnya tahu. orang silat Ini semua tahu, patutnya tahu. Tahu. Dan yang penting juga nombor 9 ni teknik kawalan nafas. Ya, dia nampak tengah-tengah tu surut-surut sikit. Kawalan nafas. Kawalan nafas, ya. Penting. Dan akhir sekali keindahan lah. Yang mana kita nak Saya keindahan. sebut sikit yang kawalan nafas tu. Kawalan nafas ni maknanya seperti anda nak berlari 400 meter. Kalau awal terlalu laju, meter ke 300 sempur. Jadi dalam pertandingan ni walaupun 3 minit, dengan mendadak-dadak terus sepak tendang di minit awal. Kena pandai main tu. Terbaiknya dalam minit 2 tu bermain yang lebih keras. Minit kedua. Dalam 30 saat dah cukup dah. Kemudian boleh tutup. Ya. Sambung. Maksudnya di slow dia, mula-mula kita bergerak dengan pelan, naik sikit, naik tinggi, kemudian turun sikit, seperti nyanyi lah. naik lagi dan ada. kemudian kita turun. Dan seperti nyanyi lah, ada chorus dia. Ada alunan dia. Mana orang tengok pun lepas tu ada elemen kejutan. Kejutan. Ni kan, elemen Kejutan tu apa pula? Buat juri terkejut.
Boom, dia tu. Sesuatu yang contoh satu gerakan yang menarik. Oh, bukan dia pasang hantu. Boom, tu tak lah. Ya. Kejutan Elemen-elemen surprise yang kita nak tengok lah. Tiba-tiba dia boleh buat lompatan ke black saw ke apa dia buat suatu. Kita tengok ada dari segi persembahan gerakan, Gulingan, lompatan, Ya. banding ulang kan. Ya. Beberapa- Macam tadi mana kebolehan dia, mungkin dia ada pelajar seni bela yang berdiri yang lain yang boleh mempamerkan gerakan yang unik, boleh digabungkan sekali. Itu maka mereka Tambahan. Dan yang akan membezakan persembahan. anda dengan orang lain. Ya. Okey, betul. Dan akhirnya bukan akhir lagi, ni borang ketiga ya. Borang ketiga ni kebanyakan juri tak suka ambil borang nombor 3 ni. Kan? Sebab ini kita nak lihat ketangkasan, kemahiran dan daya tahan. Ketangkasan. Ini maknanya kita tengok tubuh badan pesilat tu Ya. sepenuhnya. Ya. Okey, orang tiga. Teruskan ke? Yang pertama, kita nak lihat dari segi dia boleh bermain tak dalam tempoh 3 minit tu. Kan? Maknanya dalam tempoh yang ini, dalam tempoh 3 minit yang kita berikan ni, boleh tak dia bertahan? Ya. Okey. Kemudian cara dia menggunakan tangan, kaki, kan dalam menunjukkan kebolehan dia mempertahankan diri. Mana tangan sebagai perisai. kaki sebagai perisai dan kaki sebagai begitu juga, dan ketepatan. Maksudnya kita nak tahu dia ni nombor mana. Ini nak tunjukkan serangan tu di mana. Jadi ini orang tiga ni sangat tentang skill. Yang mana tak? teknik tumbukan, tenangan dan apa juga ada dilihat di sini kan, kecepatan kan, Betul. cepat pergi cepat balik kan. Sebab kalau kita lambat pergi lambat balik, orang tangkap tangan kita. Kecuali itu umpan. Kalau umpan, bila umpan sudah diambil, tunjuklah pula apa awak buat. Kan, jangan Jadi, dia umpan habis awak mati. teknik mengumpan pun kita tahu mana Ya, mengajar, ya. Mana mengajar? mengajar. Mana yang betul ni, mana yang baca. betul, mana yang bukan. Betul. Mana tak boleh nak tipu juri-juri ni Tak semua ni. boleh, Tak boleh, jangan. Tak boleh. Jangan. Dan nampak serangan ini ditujukan ke mana? Betul. Kan? Dan jangan buat serangan yang sia-sia. Dia sebenarnya pasal kita ulang-ulang video ni. Ya betul. Maknanya tiada pergerakan yang sia-sia. Bila kita ulang itu kita akan ulang pula tengok sekali lagi. Jadi macam itulah. Betapa juri ni mengambil berat tentang tanggungjawab. Kita bukan main-main. Ini memang kita ambil Betul. serius. Very Very serious. serius. Maksud tadi kalau segi tumbukan serangan dan segi mesti tepat, cepat pergi, cepat balik dan sebagainya lah. Yang supaya dia bertepatan dengan sifat bela diri, sifat silat. Ya, Hampir-hampir sifat silat ni semua hampir sama betul tak? dia. Kan? Cuma caranya tu berlainan. Kaedah. Jadi kita faham kalau contohnya dia silat persembahan. Dia nak saja buat berpulut lah. Kita faham sebabnya. Kan? Sebab Tapi tu dalam berpulut tu ada erti dia sebenarnya dia. Dalam pulut kita tahu dia menyerang, dia membela, dia balas balik. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Dan begitu juga dengan silat yang moden ni, yang street fighting contohnya. Dia nak buat ni kita faham pergerakan dia apa. Kan? Memang juri ni pakar tak salah saya memilih tau. Maksudnya kita faham apakah tujuan dan maksud sesuatu tindakan, gerakan, pergerakan, dan kita melihat even ke peringkat mata. Betul. Kan? Anak mata tu kita tengok. Betul. Kan? Kita nampak semua. Kita nampak anak mata ni nak pergi mana ni? Kan? Reaksi badan Ya. tu kadang juri dah expect. Reaksi gini nak pukul gini, tapi bila reaksi gini awak buat benda yang lain. Kita tengok anak mata ni kita Kita tahu dah. patutnya pergerakan ke belakang. Tapi dah pelik pula pergerakan dia. Maknanya dia pergi ke kanan pula contohnya kan. Tak kena dengan bahasa badan ni. Bahasa tubuh. Body language. Bahasa Body language. language. Jadi kita berada di borang tiga Orang mana tiga maknanya dari segi ni penggunaan kaki tadi begitu Kaki, juga kan tangan. penggunaan tangan. Tangan kita menumbuk, tangan kita menampar, buat sepakkan ke. Ni kalau orang Minang dia pergi dagar kan, lepas tu ciduk kan. perisai. Ciduk, lepas tu pakai siku dan sebagainya. Ada juga orang renjis tujuan untuk mata lah kan. Ada hidung. Jangan renjis kat bawah. Kan, merenjis tapi di situ. Renjis apa?
TGA pun tahu kan. Jadi mana kalau ranges, itu kita ranges mata namanya kan. Kalau tapak, tam tangan kaki. Tampak balas. Mana kan topi tumpah kan? Ya, mana orang kita elak kaki, orang serang tangan balas. Kita pula serang balik gitu. Mana berbalas-balas. Menjual beli tadi itu kan berkait dengan borang satu. Borang satu. Jadi maksud dia cakap tadi, borang satu tu sangat penting. Ya, kita dah selesaikan tangan, selesaikan kaki dan juga macam tadilah. Kalau pokok kan dia ada perdu dia, akar dia, perdu dia, pohon dia, lepas tu ada ranting dahan besar, ranting dan sebagainya. Maksudnya itu harus diterjemahkan dalam bentuk yang betul. Dahan buat fungsi dahan, ranting buat fungsi dahan, ranting daun buat fungsi daun. Ada silat yang daun melambai-lambai. Kan? Ada silat yang tak ada daun pun. Kan? Dia pakai dahan dia berkuang tu, boom. Ada ya, betul. Okay. Itu hak anda. Itu hak. Hak anda untuk menggunakan apa yang anda tahu, tetapi Kami lihat niat perbuatan tu tak boleh lari. Memukul mesti memukul, mengelak mesti mengelak, menepis. Okey. Okey. Itu Di kita mana gunakan kita- tadi yang sampai ke 6 kita gunakan tubuh ya. Yang seterusnya penggunaan senjata ya. Penggunaan senjata ni sangat-sangat penting. Sesuaikan senjata dengan badan. Badan ke pakaian ni maksudnya? Badan. Okey, sesuai senjata dengan badan. Maksud dia begini. Kalau senjata panjang, kita bermain jarak. Okey. Betul. Jangan kita bermain senjata panjang tapi gerakan kita pendek. Capaian kita pendek. Ingat, kita main parang ni tapi gaya besar. Okey. Betul. Senjata ada tiga par lah. Yang kita panggil senjata pendek, rapat dengan badan, sederhana panjang, dan dia berada pertengahan perlengan, dan senjata panjang seperti pedang dan lebih berada di luar. Ya. Maksudnya kena sesuaikan. Kalau kita bermain kerambit, kena kesesuaian dengan kerambit. Kerambit harus lincah. Sebab dia capaian pendek. Yes. Kita perlu banyak gunakan badan kita yang lain untuk berlindung, menyerang dan sebagainya. Betul. Sebab kalau senjata panjang, kita ketuk dah sampai dah. Kerambit tak sampai. Jadi perlukan banyak tenaga untuk capaian. Dan permainannya berbeza. Betul. Ada yang permainan menutup, ada permainan yang membuka. Ya. Dia kena maksudnya disesuaikan senjata dengan fungsi. Saya tambah sikit. Ada beberapa senjata yang kita boleh katakan senjata itu umum. Seperti pisau barang ataupun pedang, tongkat kayu. Boleh. Ini senjata umum yang mana orang yang umum pun boleh pakai. Okey. Jadi apabila anda sebagai orang yang bersilat menggunakan senjata umum ini seperti orang umum, apa pendapat ayat ni? Maksud jatuh-jatuh tu? Maknanya dia menggunakan senjata ni secara lalok lah. Macam amok main hantar kan. Kesan dia sama juga kalau kena melukakan. Tapi seni dia tak ada. Seni tak ada lah. Mati seni. lah. Seni mati. Seni mati. Jadi seni bersenjata tu penting. Kan deklamasi penggunaan senjata ini dia tak kira senjata kecil, pendek, sederhana atau panjang, dia ada seni dia. Jangan hantam promo. Betul. Betul Mesti ada kaedah. kaedah. Dia berbalik pada kaedah. Ya. Yang ini salah satu tujuan program ini adalah untuk kita membuka peluang-peluang untuk berkongsi tahu dan tidak tahu. Tapi tidak kita kata engkau salah, betul tidak. Kita tunjuk yang ini cara dia dan anda tunjuk cara anda dan kita tengok mana yang sesuai lah. Ya, betul dah. Betul. Okey, sekarang kita ke Senjata tadi ya, kita senjata. okey. Begitu juga senjata digunakan untuk serangan belaan dan sebagainya ya. Dan bila kita pakai senjata, maksudnya kita punya kelebihan daripada tubuh kita yang asal. Kalau tangan kita ini, dia sepanjangnya begitu, bila kita pakai senjata, lebih efektif. Kan kalau biasanya kalau kuku kita ni mencakar tak luka, bila pakai kerambit luka, kita pisau luka kan gitu. Maksudnya perlu gunakan luka dan bersenjata. Jadi dalam tandingan ini, adakah wajib kita nak bersenjata ke tidak untuk peserta? Kalau kita nak kirakan dia sebahagian daripada keperluan. Keperluan dalam dunia persilatan. Itu perlu. Ya.
Kalau nak ditambahlah dengan elemen lain macam perisai, kita galakkan juga. Sebab kita nak tengok permainan-permainan yang Kreativiti lah. Tapi ada permainan macam tempat tidur daripada antarabangsa Indonesia juga guna senjata. Macam mana? Macam itu kita sebenarnya mereka walaupun mereka tangan kosong, tapi kita nampak dia sebenarnya sesuai dengan senjata. Kadang-kadang itu bersenjata lah. Bersenjata sebenarnya. Kan asas tempat tidur ni macam pergerakan Jawa Barat ni, mereka menggunakan golok. Golok ya, golok. Jadi kita boleh nampak serangan yang Thailand menggunakan golok. Kan Jadi, tangan kiri, tangan kanannya kadang dibat menggantikan tangan kiri dan tangan kanan dengan golok. Mungkin sebab ramai penyertaan yang daripada Indonesia Jawa Barat yang bermain tempat tidur ni kalangan remaja atau kanak-kanak, sebab mungkin dia orang tak pakai senjata lah. Ya. Kan? Tapi saya sarankan Bapak Dodi ni kalau boleh adakan juga peserta-peserta yang bersenjata yang bermain tempat tidur itu tidak perlu lama, 10-15 saat. Ya betul, pasal ada makan. Sudah mencukupi. Ada Kan? pemakan. Kemudian kembali kepada permainan tempat tidur asal itu. Sebab tempat tidur ni sesuatu yang sangat menarik Okey. Dan saya nak tanya pada Ayah okey. Dari Pantai Timur, silat pulut yang bermain pulut Silat pulut pun ni tak ada senjata. Ya, Jadi macam mana tu? Silat pulut sebenarnya ada senjata. Contoh macam tikama. Tikama tu seolah-olah kita bermain tikama dengan grid. Tapi grid tak ada. Grid tak ada. Yang mana dah memang tak main grid dah. Main grid banduh lah itu. Tak, sekarang macam ni. Kita bukan cerita silat pulut dua orang. Kita cerita persembahan yang dalam pertandingan ni. Betul. Ada yang dah peserta di kerangka tu. Dia main molek tu, tapi senjata tak ada. Senjata tak ada. Sebenarnya dia dalam silat pulut ni, silat pulut ni sama dengan silat biasa. Cuma silat pulut ni kaedah menekankan kepada tali. Tapi kaedah buah sama saja. Dan dia ada juga senjata juga mana toga, mana tuju. Sama je. Cuma kadang-kadang bila dalam persembahan ni, mesej yang kita nak sampai, kita tak sampai ke dia. Kan? Tak sampai dekat dia. Kita nak cerita. Jadi pasal ni kita buat live ni, kita nak cerita bahawa perlu ada permainan senjata. Walaupun sedikit, Walaupun 10 sedikit. saat cukup. Ya. Kita tahu dia orang ni tahu boleh main tongkat, main apa kita tahu dia Boleh, main tongkat. Cuma kaedah pertandingan tu dia orang tak faham, tidak jelas. Tidak sampai dekat dia orang. Ya. Jadi kita cuba untuk bercerita. Tapi insya-Allah kalau kita ada bajet atau situasi di masa akan datang, kita akan buat pertandingan khas. Betul. Berpulut, bergayung ni kan. Betul. Jadi cuba yang saya bagi tahu kepada yang Pantai Timur macam mana nak menyertai pertandingan ni dengan permainan berpulut. Ya. Saya tengok saya kata-kata saya perhatikan dari segi markah keaslian, gerak apa semua tu banyak pakar dia orang. Cuma kurangnya dari segi permainan senjata. Permainan senjata memang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada langsung. Tu yang dia orang rugi. Dia orang kalah dari segi tu. Tapi dari segi keaslian, gerak, keaslian serangan apa semua, dari segi tapak, bunga apa semua, ada pemakaran. Jadi yang mana-mana tu kita bagi tahu awal-awal dah sekarang ni, maknanya kena ada permainan senjata. Walaupun permainan tongkat sekalipun, kena ada. Sedikit lah kan. Ada kan persembahan senjata di dalam. Jadi buat seni sikit-sikit, tongkat ke apa letak kat depan. Lepas tu ambil, lepas tu letak balik, sambung balik. Jadi perkara ni kena ambil tu. Pasal bahagian senjata ada lebih kurang 30 markah. Jadi rugi situ. 3 ruang. Kalau tak ada senjata, ruang pertama dah tak ada markah, ruang kedua, ketiga pun tak ada. Kan? Betul. Pandang kat kamera tu sikit, pandang kat saya sangat buat apa. Dah orang sini tanya orang pandang tadi. Kita bercakap dengan Kita juri betul dalam ni tu. Kita Betul. terpegun juga Terpegun. Dengan moderator kita. Oh ya. Okey, udah sambung sikit je. Jadi seterusnya kita sentuh pasal senjata tadi. Kena ada adab senjata lah. Okey. Adab senjata ni maknanya bila kita nak menggunakan senjata sebab kita pergerakan solo ni mesti ada adab. Kalau keris ni ada keris. Saya dah tengok banyak bila pesilat kita ni, bukan kata peserta sajalah pesilat. Bila dia memegang senjata atau datang pada senjata, ternampak satu perwatakan yang agak keras dengan mencabut senjata dengan
memanglah senjata tu nak pergi berperang atau nak membunuh kan. Tapi perwatakan itu keras dan kasar, dan sehingga kadang-kadang terabai adab senjata tu. Sarung kena dibuang ke apa. Jadi macam mana kita nak atasi tu? Maksud tadi kena lihat apa ni lah. Kena balik tanya kalau kita tak faham, tanya guru saja. Kan di sini Kalau guru dah ada, kalau guru dah tak ada, pandai-pandai lah. kita ambil Belajar. apa yang kita boleh sampaikan sekarang ini. Okey. Haruskah keris itu dicabut dengan ya? Ni nak bertempur ni takkan. Ya, aku katakan lembut lah. Jadi sekarang ni di mana keseimbangannya tu? Dia dari segi kaedah mencabut keris tu, itu tak ada masalah. Dan kadang-kadang kita berlawan itu. Kan? Cuma cara kita meletakkan satu sarung ni. Kalau kita nak pegang di tangan, pegang di tangan. Kalau letak di tangan, letak cara dia. Letak ke belakang, turun pergi ke depan. Kan? Maknanya dengan adab menjaga keris. Baik. Jangan kita campurkan sarung keris tu. Lepas kita buat, bang, kita campur. Itu tak boleh lah. Itu tidak ada adab lah. Kita jaga peradaban tu Kita lah ya. kena jaga peradaban itu. Itu yang bahagian tadi Senjata begitu jugalah, dan sebab yang poin 9 dan 10 ni kita melihat keseluruhan kecekapan dari segi kilasan buangan, bantingan, campak dan guntingan kan. Walaupun kita pernah main secara solo, kena tunjukkan elemen-elemen ni lah. pandai-pandai mencari Pandai-pandai markah lah, ya, mana pandai-pandai mengilas mencari markah. buangan, Betul lah. bantingan, kita campakkan orang musuh kita dan kita gunting atas musuh kita, dan seluruhnya tangkapan, kuncian, kita cakap ya. Yang adakan cakap, Ada cakapan, sendal, pasung dan sebagainya lah. Ini mana segi kuncian pun kena ditunjukkan dengan jelas. Orang tiga dan kemas. Yalah, sebenarnya orang 1 sampai 5 ni tidak membenarkan anda sebagai seorang pesilat meninggalkan elemen-elemen persilatan. Sebenarnya orang ini, pemakahan ini dikaji teliti, yang mana dia menggabungkan kesenian silat tu yang dalam bentuk bunga dan lembut dan ketangkasan silat itu. Dia mesti digabung kerana itulah watak seorang pesilat. Itu bahagian persilatan. Kemudian bahagian penggayaan iaitu lakonan, kreativiti, pakaian, video, mimik muka, kan, kegempakan diri, kan, goh diri, semua tu mesti ada. Jadi kalau anda bersilat dan nampak lemah, maka tidak menjadilah apa yang anda buat itulah, kan. Jadi live ini akan ada di dalam Facebook ni. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh bertanya di bawah. Kalau hari ini kita tak jawab, kita akan follow up lah, ya. Yati ada apa-apa nak tambah? Saya nak tambah sikit lah. Saya nak menyeru lah. Saya nak menyeru semua terutamanya daripada sebelah Pantai Timur lah. Kita sebelah Pantai Timur ni, kita kalau boleh, kita biar bersaing lah. Bersaing. Allah menang belakang kira sebenarnya. Kita nak bersaing, nak menghidupkan balik seni ni. Sedangkan yang Indonesia jauh. Dia orang sanggup masuk hutan ni daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia. Kita dalam Malaysia ni patutnya kita memeriahkan suasana tandingan. Ya, kalau kita dalam situasi belajar, kalau kita tak menang, bukan rezeki kita, bukan kita kata kita tak pandai, kita masih tidak berapa faham kaedah pertandingan tu. Bila dah faham, orang lain tak nak cari makan pun. Kalau dah pandai, dah faham, orang lain tak nak cari makan. Orang ditambah lagi rumit kalau dah pandai. Kalau lagi teruk, kita kena angkat tangan lah. Pening kita. Betul. Kita sekarang ni dalam situasi belajar. Maknanya kita cuba untuk ni. Kita sekarang malam ni kita bagi tip sebenarnya. Kita bagi tip ni nak suruh tahu macam mana kaedah pemakahan. Kaedah pemakahan macam mana. Dan kita bila kita bagi tahu ni, kena ambil pedoman lah. Kena ambil pedoman sebagai pedoman untuk kita buat panduan. Pedoman ada pun tak tahu pedoman. Panduan sebagai panduan. Jadi kita buatkan yang terbaik. Kita tunjukkan kepada bawah Pantai Timur ni kita banyak perguruan Pantai Timur. Banyak perguruan. Jadi kita masuk, kita bagi sokongan. Insya-Allah.
Saya nak menyebut sikit beberapa sahabat-sahabat kita yang telah saya hubungi beberapa hari ini macam di Kelantan ni kita ada Ayah Z kita yang sangat rukun dan sangat teguh menyokonglah dengan cuba mengajak sahabat-sahabat di sebelah Kelantan itu menyertai. Kemudian di Terengganu ini kita ada Ayah Tim Bersumah kita dengan Cik Maji, kata kaki terbelah kan. Jadi itu beralasan satukan maknanya dalam Terengganu boleh dapat 20-30 video pun memadai. Dan di Pahang saya telah berurusan dengan Panglima Zul kita yang bakal menjadi juri jemputan kita dan bakal hadir di sinilah hari nanti untuk Timur Rahman dan Paduka Maslan Haji Hashim kita ini Tengkar Rewana itu di Pahang. Dan di Johor saya juga telah berurusan dengan Ibu AJ iaitu Kumpulan Seligi dan beberapa lagi cikgu-cikgu lain yang akan berusaha lah mendapatkan anak muda yang berusaha di Melaka, Cikgu Suhaidan Haji Noh Kota Sending dan juga beberapa cikgu-cikgu lain. Maknanya di Kedah kita ada Cikgu Amar kita Salimi, Cikgu Nurinana dan beberapa orang lagi yang akan menyertai. Di Perak kita ada Paduka Mus kita kan yang dan juga dengan daripada Pak Ngah Jus iaitu hari ini Grey Abang Talib ni dia duduk dalam top 10 kan. Tok Gajah kita ni kita sikit salah apa Tok Gajah punya video. Buah tak banyak. Jadi Tok Gajah you masuk lagi sesi 2 dan seterusnya di dalam negeri Selangor semua sebenarnya sudah tahu apa yang tengah lakukan. Tok Gajah punya video dia punya tari naik bulu apa? Tari dia boleh. Naik bulu apa dia betul tari tu. Tapi buah serangan keras tu agak kekurangan. Tetapi yang itu semua persaingan sangat sengit. Okey, keduanya view. View sangat penting. Kalau boleh hantar awal lah. Hantar awal video. Kalau view anda duduk dalam 300 view, maknanya poin tambahan tu lebih kurang 1.5 poin saja. Maksudnya kiraannya hampir-hampir 1,000 view bersamaan dengan 7 poin. 7. Kalau 1,500 sampai 10. Apa maknanya macam ni? Contoh anda mendapat 45 markah, juri markah. Jadi daripada view kalau ada dalam 1,000 view, 45 campur 7, 47 markah. Kalau view anda tu sikit, 100 lebih, ada yang orang dia dapat 43 markah, view dia banyak, 43 campur 10, 53 dia potong. Jadi jangan terkejut bila anda tengok pemenang pertama 2, 3, 4, 5, tiba-tiba tengok yang kedua dengan keempat, yang empat pada pandangan awak yang keempat lebih bagus. Memang betul, memang keempat lebih bagus, tapi dipotong oleh pemenang nombor 2 sebab view. Jadi view kena rajin untuk share. Promo lah. Promo. Dulu asalnya kita nak ambil like, tapi like lagi payah nak dapat. Jadi dia ambil view. Now view kena subscribe. Jadi kena promo lah. Peserta tu kena pandai promo. Betul. Betul kena pandai promo. Boleh gunakan grup gabungan yang ada ini untuk anda sharing kan. Ini grup terbuka untuk semua. Dia bukan satu NGO kerana berjurus kepada hak sesiapa, tidak, dia terbuka. Okey, kita akan menutup dalam sedikit masa lagi. Uda, apa ucapan penutupan? Uda ingin mengucapkan terima kasih Sikit kepada semua, tahniah kepada semua yang telah mengambil bahagian dalam sesi satu. Okay. Dan juga bersedia mengambil bahagian dalam bersedia yang kedua, kerana anda pastinya juara kalau masuk ke juara walaupun tidak menang. Kerana anda tidak semua ada yang adalah kalah. Tak ada yang kalah. Tak ada yang kalah. Walaupun udah nampaknya keras tadi kan, sebab udah nak lihat suatu apa, nak lihatkan suatu yang baik Kita nak menaik pencapaian yang luar daripada biasa kita asyik memasakkan. Anda semua adalah pesilat yang baik, cukup hebat, punya skill. Cumanya mungkin kurang pemahaman dan pemahaman atau apa, tak tahu apa yang sebenarnya juri nak. Hari ini kita tahu beritahu, harap-harap diambil peluang. Juri adalah orang-orang silat yang betul-betul tahu tentang silat.
Mudah-mudahan. Bahaya lah, bahaya. Kita ada lagi beberapa juri-juri lain, Ya, juri-juri betul. senior Ya. bersama-sama kita. Mana kita saling bertukar-tukar Berkongsi, ya. berkongsi maklumat Sambil supaya makan durian, kopi berkata. Jadi udah ada apa lagi? dan udah minta supaya penyertaan antarabangsa ini ditambah lagi, ya. Walaupun kita sekarang sudah banyak wakil daripada Indonesia, ya, kita nak dibanyakkan lagi. Perbanyakkan lagi. Kalau boleh wakil dari Sumatera, kan, wakil daripada Sulawesi, wakil daripada Kalimantan, tambah lagi. Dan kita nak lihat perwakilan daripada Thailand, Filipina. Filipina, Vietnam ke Vietnam Dekatan dan yang lain-lain itu supaya datang sama-sama. Dan Ada kita sebab, ya. insya-Allah kali ini kita mohon sokongan daripada tuan-tuan. Next time we will support you for your next program. Yeah. This is going to be a new style of competition where we see performance through internet, through social media. Social media. This is the best actually for us to communicate. Because normally we have to go to your place, we have to travel far to see you, but now we are here. Yes. Yeah, we are here together and then enjoy our culture, and hopefully with this we'll be The achieving, opening, the opening. achieving success together. Thank you very much. Yeah, Mr. Oh. Mr. Ayate, do you have anything to wrap up the whole meeting? Dah kita pun. Jadi Ayate pun dah hampir menyampaikan semua. So, saya pun tidak jangka yang sesi ini jadi begitu panjang. Asal-asalnya kita Dua ini je. minit sini. Jadi saya akan sebutkan dalam keadaan yang paling pendek, yang mana semua penyertaan ini, peserta-peserta ini sebenarnya kita mengambil nota untuk satu program yang besar di hujung tahun. Jadi apa akan berlaku ini saya tidak boleh janjikan juga, tapi insya-Allah kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kita bakal bertemu di tanah Selangor ini. Okey, ini kerja yang kita akan buat. Sebab tu kita akan pergi sesi 2 untuk di Julai, sesi 3 dan sesi 4. Jadi dalam keadaan ini anda jangan mengalah. Walaupun anda tidak menang, kan? Tapi anda telah menghantar pernyataan, itu bererti anda telah berada satu tapak di depan. Kan? Itu yang kita nak. Dia bukan berakhir dekat pertandingan, tutup pertandingan, habis, tidak. Dia ada banyak benda lagi, dan Tuan Rosli kita yang tidak bersama kita hari ini kerana permakaran, sesi pembahasan sesi 1 itu banyak benda yang perlu diuruskan di belakang tabir. Jadi dia bersama kita, dan mungkin dalam 3-4 hari lagi atau minggu depan saya akan membuat sesi live lagi dengan juri-juri yang saya akan carilah. Jadi kita ada apa-apa last minute, 3 patah 4 patah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum Dari tadi dah warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Jadi Ayate, Saya dah 3 dah. patah. Ampun maaf. Apa maaf? Ujung Kalau rambut. ada Ya. salah silap, jadi kita minta maaf lah. Tapi minta maaf lah jika terlanjur bercakap apa semua, maklumlah kita di live kan. Ya, betul, Saya pun betul, tak betul. sangka Kadang-kadang, benda ni lancang sekali bahasanya yang digunakan. Bukan Tapi lancar benar. lantang. Tapi benar. Terimalah yang benar. Dan sesungguhnya dia akan mengubah kamu ke jalan yang terbaik. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbil alamin. Jumpa lagi di sesi yang akan